Baik, kembali dalam fokus minggu depan dan pastinya tumpuan adalah berkaitan dengan belanjawan ataupun bajet 2022, tetapi dalam konteks dan juga situasi hari ini kita ada mendengar terutamanya berkaitan dengan kebolehpasaran graduan, bagaimana dengan isu-isu berkaitan dengan pengangguran dan sebagainya. Pastinya perkara ini perlu menjadi tumpuan dan juga asas penting dalam memastikan kerancakan ekonomi, khususnya dalam melihat kepada suatu suasana yang lebih baik dan stabil, keharmonian rakyat khususnya dapat dijayakan dengan baik. Bersama saya pensyarah kanan Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, pertama sekali, isu pengangguran bukan isu baru. Isu ini pastinya antara banyak rentetan dan juga perkara lain, terutamanya apabila berlaku suasana seperti pandemik dan sebagainya. Tahap kebolehpasaran graduan, pengangguran dalam kalangan siswazah dan sebagainya membawa kepada banyak faktor dan juga indikator-indikator penting. Bagaimana Prof melihat kepada kebolehpasaran graduan, terutamanya isu berkaitan dengan pengangguran dalam kalangan siswazah, terutamanya ketika berdepan dengan pandemik COVID-19? Ya, saya melihat isu kebolehpasaran graduan dan apa-apa isu berkaitan dengan pengangguran ini adalah satu isu yang amat kritikal untuk dibincangkan, diberi penumpuan terutamanya dalam belanjawan 2022 akan datang ini. Kerana apabila kita melihat sejak pandemik berlaku awal tahun lepas hingga sekarang, berlaku peningkatan yang mendadak dari segi jumlah mereka yang menganggur. Kalau kita lihat pada tahun 2019, purata mereka yang menganggur hanya sekitar 500,000 dan sekarang statistik terkini oleh Jabatan Perangkat Malaysia pada awal Oktober menunjukkan yang menganggur 748,000, hampir 750,000. Walaupun menunjukkan penurunan, tetapi ia masih lagi tinggi, dan kalau kita merujuk kepada graduan yang baru lepasan universiti, jumlah mereka yang menganggur itu sekitar 200,000. Dan ini adalah satu isu yang perlu diberi perhatian, kerana kalau kita lihat walaupun tenaga pekerja ataupun buruh meningkat sedikit kepada 16.13 juta, tetapi banyak syarikat sudah mula meminta kebenaran untuk membawa kembali pekerja asing masuk ke dalam negara kita untuk bekerja dalam sektor-sektor tertentu. Dan ini adalah isunya. Bayangkan syarikat ini, bila mereka mengambil pekerja asing, katakan mereka mahu mengambil seorang pekerja daripada Bangladesh, Nur Hadi, untuk bekerja di sini dengan gaji RM1,500. Tetapi kalau dia mahu menawarkan gaji yang sama kepada pekerja ataupun pelajar yang baru bergraduat, Khaidir, untuk gaji yang sama RM1,500, Nur Hadi daripada Bangladesh, dia tidak ada belanja kos tarikh hidup yang tinggi apabila datang di sini. Tetapi Khaidir sebagai tempatan mungkin perlu membayar kos tarikh hidup yang tinggi kerana banyak kos yang perlu disanggung. Dan disebabkan itu, saya melihat isu kebolehpasaran graduan ini bukan semata-mata kerana tidak ada pengalaman ataupun tidak ada kesesuaian dari segi pekerjaan, tetapi ia melihat kepada kemampuan untuk mendapatkan graduan-graduan ini dalam industri tempatan kita dengan gaji yang berpatutan. Dan kalau kita lihat belanjawan 2021 dulu pun turut meletakkan sebagai agenda utama bawah program Jana Kerjaya untuk mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan. Tetapi kita tengok sepanjang tahun ini banyak penambahan-penambahkan perlu dilakukan untuk memastikan lebih banyak lagi peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Dan juga Doktor, bagaimana untuk kita menyelami dan juga memahami apa yang dimaksudkan dengan mencipta peluang baharu? Bukan saja melibatkan siswazah, tetapi mungkin mereka yang tidak bekerja waktu ini. Peluang baharu itu bagaimana? Kalau konteksnya adalah perniagaan, itu adalah satu. Tetapi mungkin perkara-perkara baru yang mereka perlu lakukan di luar bidang yang sepatutnya mereka lalui ataupun yang mereka perlukan. Bagaimana, Prof? Ya, peluang baru ni boleh jadi pelbagai. Kita merujuk kepada upskilling, reskilling dan banyak inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan di bawah pelbagai pelan fiskal sebelum ini dan juga dalam belanjawan untuk membolehkan mana-mana yang ingin mencari peluang pekerjaan baru, terutamanya graduan,
boleh tak mereka mencuba sesuatu yang baru, kemahiran yang baru ataupun meningkatkan pengetahuan. Ini satu cara yang boleh diambil oleh mereka yang ingin cari kerja. Selain daripada itu, kita juga kena melihat mungkin mereka mahu juga orang kata platform ataupun peluang untuk bolehkah mereka menawarkan perkhidmatan ataupun kemahiran mereka melangkaui bukan sahaja pasaran tempatan, malahan pasaran global seperti yang dibuat oleh MDEC dalam program GLOW, Global Working kepada dalam bentuk platform gig ekonomi. Gig ekonomi ini bukan saja kita merujuk kepada hantar makanan ataupun barang dapur ke rumah, tetapi juga merujuk kepada kita menawarkan kemahiran pengetahuan kita kepada pelanggan di seluruh dunia melalui platform atas talian. Di sini saya lihat memang kena ada inisiatif daripada individu, tetapi kerajaan melalui beberapa agensi tertentu di bawah kementerian boleh menyediakan platform-platform ini supaya orang kata matchmaking itu dapat dilakukan antara mereka dan juga pasaran. Doktor, adakah apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ketika ini, matchmatching seperti yang Prof nyatakan, peluang platform dan sebagainya masih lagi tidak memadai ataupun masih lagi tidak mencukupi untuk keperluan siswazah ataupun mereka yang menganggur? Ya, saya melihat ada beberapa inisiatif dalam belanjawan sebelum ini yang patut dilaksanakan tahun ini memerlukan penambahbaikan. Kita lihat sebagai contoh MyStep sepatutnya menyediakan 50,000 peluang pekerjaan secara kontrak, tetapi kita harapkan ianya akan menjadi sesuatu yang lebih mampan, sebab kita tahu tema untuk RMK 12 dan juga belanjawan 22 ini mungkin lebih menjurus kepada memastikan apa sahaja inisiatif bantuan kepada orang ramai ini haruslah orang kata berkekalan. Dan bila kita bercakap tentang pekerjaan juga, haruslah pekerjaan itu boleh membolehkan mereka terus menjana pendapatan lebih tinggi, dapat meningkatkan orang kata karier mereka. Kita tak mahu orang kata hanya bekerja untuk sementara. Dan disebabkan itu, selain daripada galakan ataupun inisiatif daripada kerajaan, mungkin juga sedikit galakan inisiatif dari peringkat majikan juga, bagaimana mereka boleh kata diberikan siaran atau inisiatif untuk mengambil pekerja tempatan. Dan di sudut pembiayaan kewangan, institusi kewangan juga, katakanlah mereka nak bagi pinjaman kepada perniagaan, memberi tumpuan ataupun keutamaan kepada perniagaan yang meminjam kerana mengembangkan perniagaan. Sebab bila dia mengembangkan perniagaan, dia akan mengambil pekerja lebih banyak lagi. Jangan bagi pinjaman semata-mata kepada perniagaan yang hanya meminjam hanya untuk restructuring ataupun nak kambuh pisang lama. Yang itu tidak memberi sumbangan kepada ekonomi tampak. Tapi kalau mereka meminjam untuk menggaji lebih ramai lagi pekerja tempatan, inilah yang patut diberi keutamaan oleh institusi kewangan kepada perniagaan-perniagaan kecil. Doktor, secara ringkas mungkin dalam tempoh 1 minit, RMK 12, RMK ke-12 adalah berbeza. Itu tempoh jangka panjang, tetapi bajet 2022 yang akan dibentangkan ini pastinya bagaimana dan apa yang diharapkan oleh Prof terutamanya dalam mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Ya, inisiatif yang baik di dalam belajar sebelum ini seperti program Jana Kerjaya dan menunjukkan majlis untuk melihat keberpasaran ini harus diteruskan. Tetapi apa yang saya harap selepas ini ada penambahbaikan dari segi pemantauan dan juga pelaporan. Mungkin unit laksana di bawah Kementerian Kewangan boleh membuat laporan secara berkala untuk memberitahu inisiatif manakah yang berjaya mewujudkan pekerjaan baru, inisiatif manakah yang berjaya membolehkan ramai pekerja mendapat gaji yang lebih tinggi, graduan mendapat pekerjaan. Dan juga mungkin kita nak tengok juga pelaporan daripada luar, FDI, berapa banyak yang berjaya mewujudkan peluang pekerjaan baru kepada rakyat tempatan. Bukannya ambil pekerja daripada asing luar untuk bekerja di sini di kilang mereka. Itu yang saya harap ada dalam bajet 22 nanti. Daripada apa yang doktor nyatakan tadi, ambil orang luar bekerja dekat sini, tapi mungkin ada isu-isu pula apabila ada dalam kalangan kita yang tak nak pula bekerja dalam sektor-sektor tertentu. Ini mungkin antara perkara yang boleh saya bincangkan dengan lebih lanjut bersama dengan doktor nanti. Apapun, terima kasih doktor atas diskusi itu tadi. Pensyarah kanan Putra Business School, Profesor Madar Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, atas pandangan dan juga hujahan yang diberikan untuk kita melihat kepada mungkin apa yang berlaku
berlaku sepanjang minggu depan, terutamanya dalam langkah kita mengatasi isu pengangguran di Malaysia. Terima kasih sekali lagi Prof. Itu saja waktu yang kita ada dalam Fokus minggu depan. Pastikan anda terus dapatkan maklumat lanjut dalam astrawani.com dan juga semua saluran platform media sosial Astro Awani. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.